Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya, Awatif Eza. Pengamal media diingatkan menyampaikan sesuatu pelaporan berita dengan mengambil kira aspek kemasyarakatan. Menurut Menteri Komunikasi, Fahmi Fadil, pentingnya peranan mendidik serta memupuk sikap positif dalam kalangan masyarakat termasuk menjaga aib, batas dan adab. Nasihat itu terpakai pada bila-bila masa dan tidak khusus kepada sesuatu isu selaras etika kewartawanan. Saya rasa nasihat ini wajar kita ambil dan terpulang kepada media masing-masing apa yang terbaik untuk pembaca kita. Saya cuma harap pesanan saya bahawa media memupuk minda masyarakat dan bagaimana kita tulis, begitulah masyarakat akan respon. Jadi kita harus sedar kekuatan media. Jadi ambillah nasihat daripada member demi Malaysia yang lebih baik. Dalam perkembangan lain, berkait dakwaan kononnya sekumpulan pelajar Malaysia kibar bendera Cina di sebuah sekolah swasta di Pulau Pinang. Fahmi mengesahkan pelajar berkenaan bukan rakyat Malaysia, sebaliknya warga Cina yang mengunjungi sekolah berkenaan. MCMC sudah kenal pasti penyebar maklumat palsu tersebut dan tindakan tegas akan dikenakan. Ada bagi yang pelajar-pelajar dari warga negara China, mereka mengibarkan bendera China. Ada pelajar-pelajar yang mengibarkan jalur gemilang, ada yang mengibarkan bendera Pulau Pinang. Jadi saya telah minta pihak MCMC track the people who are spreading this misinformation, yang sengaja cuba mengadu domba di kalangan masyarakat, menyebarkan berita palsu, dan saya minta pihak PDRM juga mengambil tindakan yang tegas kerana mereka cuba untuk menimbulkan satu kegusaran dalam masyarakat kita seolah-olah kerajaan membenarkan perkara-perkara seperti ini berlaku. Sementara itu, Exco Pulau Pinang, Wong Hon Wai mengesahkan para pelajar Cina itu kibarkan bendera negaranya semasa kunjungan silaturahim pelatih Universiti Tentera Laut Cina di sekolah swasta berkenaan. Turut menyambut kehadiran para pelatih tersebut, pelajar tempatan yang kibarkan jalur gemilang dan bendera negeri Pulau Pinang. Bagaimanapun, gambar yang disebar luas hanya menunjukkan pelajar dari Cina. Beliau turut memaklumkan kesemua pelatih itu menaiki 2 kapal dari China. Pegawai TLDM di Pulau Pinang bersama pemimpin kerajaan Pulau Pinang turut hadir sebagai tetamu pada kunjungan berkenaan. Kunjungan atas hubungan pelajar ke pelajar itu dibuat ikut saluran rasmi dan diuruskan Pejabat Konsulat Jeneral China di Pulau Pinang. Pengerusi Kebangsaan Parti Gerakan, Datuk Dr. Dominic Lau juga hadir pada majlis sambutan atas kapal tersebut. Dia tidak mencabar kedaulatan kita, dia sebenarnya menggunakan saluran diplomatik dan protokol yang bersesuaian. Perkara ini telah dimaklumkan oleh Konsul Jeneral negara China yang beribu pejabat di Pulau Pinang. Juga mereka telah memaklumkan kepada kerajaan negeri dan agensi-agensi berkaitan. Qori dan Qoriah Malaysia dinobat Johan tilawah Al-Quran bagi kategori masing-masing pada Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa ke-64. Muhammad Husaini Mahmur diumum Johan kategori Qori mengatasi Abdul Rashid dari Pakistan di tempat kedua dan ketiga Wahyu Andi Saputra dari Indonesia. Bagi kategori Korea pula, Nur Hidayah Abdul Rahman muncul Johan diikuti peserta Filipina Raihana Ambagala dan Syamimi Ashahira dari Indonesia di tempat ketiga. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan hadiah kepada pemenang bagi kategori Qori. Manakala Raja Pemaisuri Agong, Raja Zari Sofia bagi kategori Korea. 92 peserta dari 71 negara bersaing bagi kategori tilawah dan hafazan sejak 5 Oktober lalu. Pendekatan menyeluruh adalah kunci dalam membina ketahanan masyarakat berdepan cabaran sosial, ekonomi dan alam sekitar yang semakin mendesak. Tita Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, langkah itu penting kerana beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia dan dunia menghadapi pelbagai cabaran yang merentasi pelbagai bidang.
Given the social, economic and environment challenges we have faced in recent years, we can only build our resilience quickly based on the whole of nation approach. As such, it's heartening to witness dedicated and compassion all of you here have shown through your generous support for this foundation, whether through education, healthcare, or social support. Bertitah pada Majlis Perhargaan Yayasan TZA, baginda memuji usaha yayasan itu bagi menangani ketidaksamaan peluang dalam pendidikan, terutama dalam kalangan pelajar tingkatan 5 golongan B40. Kolaborasi bersama Yayasan Raja Muda Selangor melalui inisiatif ACE SPM perlu dipertingkatkan bukan sahaja meliputi bidang pendidikan, malah bimbingan untuk melahirkan pemimpin masa depan. Konsert Mestika Asmara Loka menghiburkan kira-kira 800 penonton di Auditorium Permatasari RTM Johor malam tadi. Bertemakan keroncong, konsert juga bersiaran langsung di TV2 menyajikan persembahan 11 artis termasuk Datuk Ramli Sarip, Aina Abdul dan Han Bio. 18 lagu genre pop dan rock diolah ke elemen keroncong. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Suhaimi Sulaiman, inisiatif positif dan relevan ini bagi menarik minat generasi masa kini terhadap muzik mala segar itu. Kerana kalau kita tengok persembahan yang hebat ni, ini adalah sesuatu keunikan ataupun differentiator untuk RTM. Ya, jadi apabila orang mendengar keroncong, secara otomatiknya jenama RTM itu akan datang ke minda mereka. Ini salah satu cara orang kata branding ataupun penjenamaan semula sesebuah saluran itu. Kampung Parit Jerman di Pontian, Johor dipilih destinasi agro pelancongan berasaskan nanas menerusi program Santuni Madani Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Pengiktirafan itu menyokong peningkatan pengeluaran nanas secara berkelompok melalui penggunaan teknologi moden seperti pertanian waktu malam. Impaknya merancakkan ekonomi setempat dan menarik minat golongan belia terlibat dalam sektor pertanian. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai insentif disediakan kepada pekebun terlibat. Pihaknya juga komited untuk terus memberikan bantuan teknikal ke arah menghasilkan produk berkualiti dan memenuhi kehendak pasaran. Lenas ni kita tahu permintaan luar negara dalam 4,000 kontainer, kita baru boleh mengeksport dalam 800 kontainer. Artinya 1/5 daripada permintaan luar negara dia boleh jadi satu komuniti negara pada masa yang akan datang. Kerana kita import terlalu tinggi dan kita ekspor agak rendah. Kita harap nanas akan menjadi seperti durian. Tak lama lagi menjadi ekspor nanas ni. Kita kena usaha untuk menaikkan industri nanas ni supaya menjadi hasil ekspor tempatan dan juga ekspor hasil makanan tempatan dengan ekspor ke luar negara. Beliau menyatakannya selepas Majlis Pecah Tanah Agro Pelancongan di Kampung Parit Jerman, Pontian. Tuaian MD2 fasa pertama dijangka pada Januari tahun depan dengan anggaran tuaian 10,000 hingga 25,000 biji sebulan. Proses penuaian dijangka berterusan setahun tanpa henti dengan sasaran pendapatan 6 hingga 9 juta ringgit. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasir Merdeka. Salam Malaysia Madani.